Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabak COVID-19, Malaysia sudah boleh menarik nafas lega. Tapi awas. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Bila kita perhatikan, setakat 26 hari bulan Jun 2020, dunia telah pun merekodkan 9.9 kes positif COVID-19 ini dengan kematian sebanyak 496,000. US masih di tempat pertama dengan 2.5 juta kes, Brazil 1.28 juta kes, separuh daripada Amerika, Rusia, India, UK, Spain, Peru, Chile, Itali dah nombor 9. Malaysia nombor ke-70 dengan 8,606 kes, 121 kematian. Aktif kes setakat 26 hari bulan sudah pada 191 sahaja. Dan kes baru pada 26 hari bulan Jun iaitu semalam hanya 6 kes baru direkodkan. Jadi sudah rendah lah, sudah terlalu rendah kes baru setiap harinya. Dan kalau kita lihat pada graf kes aktif, maksimum kes aktif kita adalah pada 2,556, yang bermakna 10% darinya adalah 260. Dan kita sekarang iaitu pada Jun 26 semalam, kes aktif kita berada pada 191, iaitu 69 di bawah daripada paras 260, iaitu 10% dari maksimum kes aktif kita. Jadi bila kita banding-banding dengan negara-negara lain, keadaan yang sedemikian itu bolehlah kita katakan sebagai kita sudah boleh menarik nafas lega lah. Sudah berada dalam keadaan yang agak selamat. Jadi kita sudah boleh masuk di dalam kategori negara-negara lain seperti negara China, negara New Zealand yang telah pun mengisytiharkan mereka bebas daripada coronavirus ni lah. Thailand, Vietnam, South Korea, Jepun, Switzerland, Australia, Jerman, Luxembourg, mana lagi tu? Turki pun sudah hampir lah. Jadinya kita sudah masuk di dalam grup yang boleh dikatakan negara-negara yang telah pun selamat ataupun berada dalam keadaan yang terkawal sepenuhnya wabak tersebut. Cuma yalah, bila kita berada dalam keadaan ini, walaupun kita sudah berada di bawah paras 10% tu tadi, daripada kes maksimum, di bawah daripada 260 kes aktif kita sudah berada pada 191, sudah berada di bawah daripada paras 10% tu, sudah boleh dikatakan sebagai boleh menarik nafas lega. Tetapi kita kena beringat, kita kena berawas, kerana apa-apa boleh berlaku. Macam di Korea ni, mereka harus beringat bahawa ada bertanda nak menaik semula. Di Israel contohnya dah menurun jauh ke bawah, naik semula. Iran pun sama, dah turun jauh ke bawah, naik semula. Arab Saudi baru turun sikit lah, tapi dah naik semula. Arab tu bertanda untuk terus turun lah. Uzbekistan pun sama, dah menurun, lepas tu naik semula. Di mana ni? US. Ni walaupun dia baru turun sikit, harap-harapnya tu masa tu kita berharap dia turun lah. Tapi oleh kerana ada berlakunya demonstrasi di sana, maka naik semula. Jadi begitulah contohnya. Jadi kita harus bersiap sedia lah. Walaupun kita dah boleh tarik nafas lega, dah boleh masuk kategori selamat, dah di peringkat akhir pemulihan, dah jadi PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Tapi kalau kita tidak patuh kepada SOP yang telah disediakan, kita boleh balik semula ke keadaan tu. Jadi kesyukuran yang kita rasakan sekarang ni, dengan kita boleh bersembahyang Jumaat, macam negeri Johor 2 minggu sebelum ni dia kena gilir 40 aja kan, tapi mula daripada Jumaat semalam dah boleh dah 1/3. Jadi setengah kampung tu sampai dah 1/3 daripada kapasiti masjid dah boleh semua lah. Macam saya dah boleh semua. Maksudnya di kampung saya tu semua orang dah boleh pergi masjid lah, pasal masjid ni besar. Jadi macam itulah kesyukuran itu. Tapi kita harus beringat
Jangan kita punya lengah sehingga kes itu boleh naik semula seperti negara-negara ni lah. Jadi itu yang saya katakan, kita dah boleh menarik nafas lega, tetapi kita harus berawas. Jangan kita lengah. Pertanda-pertandanya tu bila dibandingkan negara-negara lain semua, kita alhamdulillah dah boleh tarik nafas lega. Ini memanglah kita di sini kita hanya menggunakan daripada kes aktif ni, membuat bandingan daripada graf kes aktif. Kalau Kementerian Kesihatan dia banyaklah dia punya indikator. Tapi petanda-petanda yang kita gunakan ini, kita nampak macam mana kerajaan melalui Kementerian Kesihatan boleh memberikan kelonggaran tu kan, sehingga macam sekarang ni kita dah berada di bawah, dah beberapa hari ni kan kita berada di bawah daripada 260 kes aktif kita, 10% tu tadi kan. Nampak macam di Johor terus dibagi keizinan untuk bersembahyang Jumaat secara 1/3. Begitulah perubahan-perubahan yang berlaku. Pasal pihak berwajib ni dia menerima nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Jadinya begitulah. Jadi kita pula, kita nak memerhati itu, kita tak ada indikator-indikator yang banyak seperti mana Kementerian Kesihatan ada. Yang kita ada hanyalah graf aktif kes macam ini ni yang kita dapat daripada komputer, daripada internet. Jadi berpandukan kepada ini, kita nampak macam mana strategi kerajaan sehingga kerajaan boleh mengizinkan berapa kelonggaran sedikit demi sedikit. Pasal mereka ada indikator, mereka ada petunjuk yang memberikan pertanda kepada mereka bahawa okey, kalau sekian kita boleh buka sekian, macam tu. Jadi benda itu semua ada di dalam kementerian. Jadi bukan sembarangan untuk mereka memberikan kelonggaran. Jadi kita secara orang awam ni, kita melihat daripada aktif kes ini je pun, graf aktif kes ni pun kita dah nampak. Apatah lagi pihak kementerian yang punya indikator yang banyak. Kita nampak macam mana kerajaan membuat perubahan, mengizinkan, menambahkan kelonggaran-kelonggaran terhadap aktiviti-aktiviti kita. Jadi begitulah. Jadi walaupun kita sudah boleh menarik nafas lega, tetapi ingatlah, kita harus berhati-hati. Kita harus berwaspada. Kita harus terus mematuhi apa juga arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa. Kita harus mematuhi SOP yang telah disediakan, walau dalam apa sekalipun, dalam kita beribadah di masjid, dalam kita membeli belah, dalam kita bekerja, semuanya tu kita harus mengikuti apa yang telah dipandu, SOP yang telah disediakan oleh pihak kerajaan, pihak pemerintah. Jadi selagi kita taat kepada pemerintah, insya-Allah kita akan dapat melepaskan diri daripada wabak seperti mana yang telah pun terbukti sekarang ni. Kita penuh percaya kepakaran-kepakaran yang ada di dalam kementerian. Di sepanjang kita diperkenakan dengan perintah kawalan pergerakan, biarpun ianya diperkuat kuasakan, diperketat ke, ataupun bersyarat ke, atau sekarang ni pemulihan ke, PKPP, semuanya telah memberikan kemanfaatan, dan kita nampak benda itu dengan jelasnya. Jadi percayalah kepada kepakaran yang ada di dalam Kementerian Kesihatan kita. Mudah-mudahan negara kita akan dapat bebas sepenuhnya daripada wabak COVID-19 ataupun coronavirus ini, dan mudah-mudahan dunia keseluruhannya akan dapat bebas daripada wabak ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.